Mana-mana orang yang berat amalan dia untuk dikira di sisi Allah, maka mudahlah dia masuk dalam syurga Allah. Bagi orang yang ringan amalan dia, timbang ringan, timbang ringan amalan di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala, maka di waktu tersebut sukar untuk dia nak masuk syurga dan mudah untuk dia dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, timbangan ini memang berlaku. Kamu hidup di atas dunia, kamu jangan ingat kamu ni dalam keadaan yang kamu tak ada apa-apa. Tak. Kamu hidup atas dunia, setiap benda yang kamu buat di atas dunia ini semuanya akan ditimbang amalan kamu. Dia puasa bukan dia tak puasa, tapi dia masuk dalam kubur, dia puasa dalam keadaan yang dia tak jaga, yang disebut dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini, amalan dia tak diterima di sisi Allah. Ramai orang kita jadi demikian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas peluang yang Allah kurniakan pada kita pada saat ini. Sekali lagi kita berbicara tentang mengenai suasana mahsyar Allah dan suasana yang kita akan lalui dalam kehidupan kita pada masa yang akan datang nanti, di mana kita akan pergi kepada timbangan amalan untuk kita diadili setiap amalan-amalan dan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di atas dunia ini. Bila kita sampai di padang mahsyar nanti, maka di sana kita akan hadapi suasana-suasana yang tak sama lagi dengan suasana di dunia ini. Suasana di dunia ini boleh jadi kita banyak hala, banyak jalan yang kita sedang bergerak, kita nak tuju dan sebagainya. Tapi bila kita sampai di mahsyar, maka kita akan pergi kepada satu je. Semua akan bergerak untuk menuju mendapatkan yang disebut dengan syurga Allah. Bila semua bergerak untuk dapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala, nak dapatkan syurga Allah ini, maka di saat tersebut kita akan, dalam suasana itu kita akan berhadapan dengan berbagai-bagai cabaran-cabaran yang berada di padang mahsyar Allah. Cabaran-cabaran di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala ini berbeza-beza di kalangan kita. Tidak sama kerana berdasar pada amalan kita di atas dunia ini. Mana-mana amalan yang kita buat di atas dunia ini yang menyebabkan kita mudah di padang mahsyar, maka beruntunglah kita. Tapi kalau sekiranya kita tak jaga amalan-amalan ini, maka kita akan menjadi sukar di padang mahsyar. Sebagaimana yang kita belajar sebelum daripada ini, berapa ramai di kalangan kita bila sampai di padang mahsyar didapati bahawa matahari itu dekat dengan kepala dia. Air peluh dia ni berkeringat sampai dekat dengan hidung dia. Ini kerana apa dia? Amalan di dunia ini. Amalan di dunia ini mainkan peranan pada diri kita ni, untuk kita ni pastikan diri kita terselamat daripada yang disebut dengan keadaan yang kitanya di padang mahsyar nanti. Sehinggalah kita akan hadapi cabaran yang besar untuk kita nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut dengan timbangan amalan. Semua di kalangan kita ni akan ditimbang amalan masing-masing. Saya ditimbang, kemudian sahabat-sahabat semua di kalangan kita ni akan ditimbang amalan. Timbang amalan ini setelah mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta dengan Allah, ya Allah, adililah umat manusia ini. Minta dengan Allah, ya Allah, tolonglah, bantulah di kalangan hamba-hamba ini untuk Allah Subhanahu Wa Taala adili setiap amalan-amalan umat manusia. Lalu dipasangnya timbangan amalan. Lepas pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Allah Subhanahu Wa Taala mula memasang timbangan amalan untuk yang disebut dengan mizan. Mizan ni maknanya timbangan untuk ditimbang amalan umat manusia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran Karim, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا
Wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Allah Subhanahu wa taala sebut wa nadha'ul mawazin. Di waktu mana dia letakkan segala timbangan-timbangan mawazin al-qist, Allah letakkan timbangan itu penuh dengan tepat, timbangan itu pada mahsyar nanti. Liyaumil qiyamah, pada hari kiamat nanti. Fala tuzlamu nafsun syai'a, maka tidak ada seorang pun yang buat zalim pada diri seseorang yang lain. Fala tuzlamu nafsun syai'a, maka tidaklah dirugikan ataupun dizalimi seseorang barang sedikit pun. Allah tak akan lakukan kezaliman. Wa in kana misqala habbatin, kalaulah ada amalan itu seberat biji sawi, sebiji besar sebiji sawi je di padang mahsyar nanti, khardalin ataina biha, kami akan datangkan amalan itu untuk ditunjukkan amalan-amalan yang kita buat di atas dunia ini. Mana-mana amalan yang kita buat, walaupun benda tu benda yang sebesar biji sawi, Allah Subhanahu Wa Taala sebut ataina biha, kami akan datangkan untuk ditimbang amalan itu di sisi Allah. Wa kafa bina hasibin, memadailah kami sebaik-baik yang membuat perhitungan dan sebaik-baik yang menghisap setiap amalan-amalan umat manusia. Ini yang kita kena jelas dalam hidup kita ni. Dalam hidup kita ni, semua benda yang kita buat di atas dunia ni, Allah hantar ke akhirat. Allah hantar ke akhirat untuk apa dia? Untuk ditimbang amalan-amalan kita ni. Amalan-amalan kita ni untuk dikira berat ke tak berat amalan-amalan kita ni. Mana-mana orang yang berat amalan dia untuk dikira di sisi Allah, maka mudahlah dia masuk dalam syurga Allah. Bagi orang yang ringan amalan dia, timbang-timbang ringan, timbang-timbang ringan amalan di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala, maka di waktu tersebut sukar untuk dia nak masuk syurga dan mudah untuk dia dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Taala dalam ayat yang lain disebut, faman thaqulat mawazinuh, mana-mana orang yang berat bila diletak amalan-amalan ditimbang satu amalan dia tu, ditimbang amalan dia tu, faulaika humul muflihun, maka orang ni orang yang paling berjaya. Ni kena ingat sepanjang masa dalam hidup kita, orang yang berjaya ni bukan orang yang rumah besar. Orang berjaya ni bukan orang yang pangkat dia tinggi. Orang yang berjaya ni bukan orang yang hidup dia dalam keadaan yang dia ni sentiasa dalam keadaan mewah dan sebagainya. Orang berjaya ni yang bagaimana? Orang yang berat timbangan amalan dia, bila sampai di padang mahsyar, tiba-tiba amalan-amalan dia tu letak dia di atas timbangan, turun berat. Berat amalan dia tu untuk melayakkan dia masuk dalam syurga Allah. Faulaika humul muflihun, orang ni orang berjaya. Ini orang berjaya di kalangan kami. Wa man khaffat, mana-mana orang yang ringan, bila dia letak saja di atas timbangan, tiba-tiba ringan amalan dia. Mawazinu, amalan yang ditimbang itu menjadi ringan. Faulaika alladzina khasiru anfusahum, mereka itu terdiri daripada orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Orang-orang yang hidup dia dalam keadaan yang membiarkan diri dia dalam keadaan zalim ataupun dia buat khianat pada dirinya sendiri. Ini di atas dunia lah. Ada orang kita kan dia tak tutup aurat. Dia bukan tak tutup aurat tu dia buat khianat pada orang lain, tak. Dia sedang buat khianat pada diri dia sendiri. Orang yang tak nak dengar kuliah, misal contohnya. Dia kata, malah lah nak dengar kuliah. Dia bukan buat khianat pada orang lain, dia buat khianat pada diri dia sendiri. Dalam hidup kita ni, ramai orang yang hidup dia dalam keadaan buat zalim pada diri sendiri. Buat zalim pada diri sendiri ni ramai. Di kalangan kita jadi demikian. Dia buat zalim pada diri dia. Orang ni, bila sampai di akhirat nanti, bila ditimbang amalan, ringan je amalan dia. Amalan dia tu jadi ringan. Sedangkan dianya dah banyak, dah buat benda. Dia buat, tiba-tiba tak diterima amalan dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ni, faulaika, orang yang demikian, faulaika alladzina khasiru anfusahum. Orang ni orang yang merugikan diri dia sendiri di atas muka bumi ini. Dan orang ni fi jahannam khalidin. Orang ni dia akan menyediakan diri dia, tempat dia dalam neraka yang kekal. Dalam neraka itu sampai bila-bila. Na'udzubillah min dzalik. Ini dalam surah Al-Mu'minun ayat 102 hingga ayat 103.
Manakala dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-A'raf, wal waznu yawma idzinil haqq, dan timbangan mizan itu di hari ini dalam keadaan yang penuh dengan kebenaran. Allah Subhanahu Wa Taala sebut timbangan ini memang berlaku. Kamu hidup di atas dunia, kamu jangan ingat kamu ni dalam keadaan yang kamu tak ada apa-apa. Tak. Kamu hidup atas dunia, setiap benda yang kamu buat di atas dunia ini semuanya akan ditimbang amalan kamu di pada mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Wal waznu yawma idzinil haqq, akan wazan ataupun timbangan itu adalah penuh dengan kebenaran. Faman thaqulat mawazinuh, Allah sebut siapa-siapa yang berat timbangan dia, faulaika humul muflihun, orang itulah orang-orang yang paling berjaya. Waktu mana? Sampai di pada mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Wa man khaffat mawazinuh, tapi sebaliknya siapa-siapa yang dia dalam keadaan yang ringan amalan-amalan dia, khaffat mawazinuh, tiba-tiba dapati amalan dia tu dalam keadaan ringan, khaffat mawazinuh, faulaika alladzina khasiru anfusahum, orang ini orang yang melakukan kezaliman pada diri mereka sendiri. Mereka buat khianat pada diri mereka sendiri. Kemudian khasiru anfusahum bima kanu biayatina yazlimun. Mereka ini orang yang buat khianat pada diri mereka dengan apa yang kami datangkan ayat kami, yazlimun, mereka mengingkari ayat-ayat tersebut. Bila mereka mengingkari ayat-ayat ini, maknanya apa dia? Maknanya dalam keadaan demikian, kamu ni sedang buat khianat pada diri kamu sendiri. Satu kita sebut banyak kali kan, orang yang dia dengan azan, tiba-tiba dia tak semayang, dia bukan buat khianat pada Tok Imam, bukan khianat pada orang lain. Dia sedang buat khianat pada diri dia sendiri. Orang-orang yang dia dalam keadaan yang dia bagaimana pada diri dia, hidup dalam keadaan yang dia lawan perintah Allah, dia bukan buat khianat pada orang, tapi semuanya dia buat khianat pada diri dia sendiri. Dalam hidup kita ni, bila kita dalam keadaan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi peluang, tiba-tiba kita tak ambil peluang tersebut, kita bukan buat khianat pada orang, tapi kita buat khianat pada diri kita. Di akhirat nanti, sampai ditimbang amalan, tengok kosong amalan dia. Kosong amalan dia bila dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Taala lagi, yang menyebabkan bila ditimbang amalan dia tu ringan amalan-amalan dia. Ini kenapa dia jadi demikian? Kerana dia buat zalim pada dirinya sendiri. Ini ramai di kalangan kita terjadi demikian. Di kalangan kita ni, orang yang hidup dalam keadaan khasiru anfusahum, dia melakukan kerugian untuk dirinya sendiri. Bila dia rugi untuk diri dia sendiri, akhirnya dia menyesal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa dia? Kerana dia buat benda amalan itu, tapi amalan itu tidak diterima di sisi Allah. Kenapa tak diterima di sisi Allah? Sama ada tak ikhlas, sama ada dia dalam keadaan yang dia, sama ada dalam keadaan yang dia atas dunia dahulu, dia syirik pada Allah, ataupun dia tak jaga keyakinan hidup dia dengan Islam, yang menyebabkan di waktu tersebut sampai di pada mahsyar, dia yang ditimbang amalan dia tu jadi ringan je amalan yang ditimbang di waktu itu. Firman Allah Taala lagi, fa amma man thaqulat mawazinu, dan ada pun orang yang berat mawazinu, berat timbangan dia, fahuwa fi insyatir radiyah, orang ni Allah sediakan pada diri dia satu kehidupan yang penuh dengan ketenangan. Fahuwa fi insyatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu, adapun orang yang letak amalan dia, ditimbang amalan dia, tiba-tiba tak bergerak. Mata tahil yang disebut dengan mata timbangan itu tak bergerak. Bila sampai di pada mahsyar, tak bergerak timbangan amalan dia ni sendiri. Dalam keadaan demikian, fa ummuhu hawiyah, maka bagi diri dia tersebut, fa ummuhu hawiyah, Allah telah sediakan satu tempat dalam neraka hawiyah untuk orang yang demikian. Orang-orang yang ringan timbangan dia, maka tempat kembali dia neraka hawiyah. Bila sebut neraka hawiyah, lalu ditanya, wa ma adraka ma hiya, kamu tahu tak apa yang dimaksudkan dengan neraka hawiyah itu? Itulah api yang narun hamiyah, neraka yang penuh dengan keadaan yang penuh dengan penyiksaan, penuh dengan kepanasan yang amat sangat pada saat mana berlaku dalam keadaan sedemikian rupa.
Firman Allah Ta'ala lagi dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Ini dalam surah Al-Kahfi. Sebut, wahai Muhammad, nak tak kalau aku katakan pada kamu orang-orang yang paling rugi amalan-amalan dia. Bila dia menghadap di hadapan Allah, akhsarina a'mala. Kosong amalan dia menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa kosong amalan dia? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Kerana puncanya dia membiarkan diri dia sepanjang dia hidup di atas dunia ini dalam keadaan kesesatan. Dhalla. Dia membiarkan diri dia dalam keadaan sesat sepanjang dia hidup di atas dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka mereka sedang melakukan amalan yang baik, tetapi amalan-amalan itu tidak diterima di sisi Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ulaika alladzina kafaru biayatina. Orang ini tak lain kerana punca dia kafir terhadap ayat-ayat Allah wa liqa'ih, dan juga pertemuan dengan Allah. Fahabitat a'maluhum, yang menyebabkan hancur lebur amalan-amalan dia di sisi Allah. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, yang maka terhapuslah amalan-amalan mereka, dan oleh karenanya kami tidak mengadakan satu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat tersebut. Sampai di hari kiamat tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak ambil kira langsung amalan-amalan yang dibuat di atas dunia dahulu, kerana dia membiarkan diri dia dalam keadaan sesat. Bila dia dalam keadaan sesat, dalam hidup dia kosong amalan dia, menghadap depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan yang dianya sendiri, menghadap dalam keadaan yang sukar, menghadap di hadapan Allah. Punca apa? Punca dalam keadaan yang dianya, dalam keadaan di atas dunia, dia dalam keadaan hilang. Hilang benda apa dia? Hilang ketaatan pada Allah. Dalam keadaan kemaksiatan pada Allah. Dia buat amalan, dia semayang. Bukan dia tak semayang. Tapi dia masuk dalam kubur, semayang dia tak diterima di sisi Allah. Dia puasa, bukan dia tak puasa. Tapi dia masuk dalam kubur, dia puasa dalam keadaan yang dia tak jaga. Yang disebut dengan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, amalan dia tak diterima di sisi Allah. Ramai orang kita jadi demikian. Bila hidup dalam keadaan yang dia rasa syok sendiri. Segala yang disebut oleh para alim ulama, yang diajar oleh orang saleh, diajar di kalangan orang yang saleh di kalangan mereka ni, mereka dalam keadaan yang mereka menolak keadaan yang demikian. Ini yang menyebabkan akhirnya bila mereka buat amalan tersebut, masuk dalam kubur, tiba-tiba kosong amalan menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Amalkan akhlak yang luhur pada mizan ini. Firman dalam riwayat Ahmad daripada Abu Darda, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asqalu syai'in fil mizan yaumal qiyamah khuluqun hasan. Apa yang memberatkan timbangan pada kita di dalam timbangan di mizan Allah nanti apa dia? Yang disebut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, suatu yang terberat amalan bila diletak pada timbangan adalah akhlak yang baik. Bila seseorang tu dapat dia jaga akhlak yang baik dalam hidup dia di atas dunia, sampai di akhirat berat timbangan dia. Allahu Akbar. Kenapa dia berat timbangan dia? Dia jaga perangai. Perangai dengan siapa? Perangai dan akhlak yang pertama dengan diri dia sendiri. Jangan buat khianat pada diri sendiri. Ramai orang kita ni, dia buat khianat pada diri sendiri. Macam mana dia buat khianat pada diri sendiri? Dalam waktu mana dia hidup di atas dunia ni? Waktu mana dia tak baca Quran. Ni orang yang buat khianat pada diri sendiri. Dalam banyak-banyak amalan, dia rajin baca WhatsApp, Quran dia tak boleh baca. Jangan buat khianat pada diri kita sendiri, jangan. Dan jangan sampai peringkat pada diri kita ada peluang untuk bangun tahajud, tiba-tiba kita tak bangun tahajud. Tak bangun tahajud. Padahal kita boleh bangun tahajud. Tiba-tiba kita tak bangun tahajud. Maka di waktu tersebut, kita buat khianat pada diri kita sendiri. Kita ada peluang untuk sujud ada Allah. Tiba-tiba kita tak sujud ada Allah. Kita buat khianat pada siapa? Kita buat khianat pada diri kita sendiri. Buat khianat pada diri sendiri ni yang menyebabkan kita tak jaga akhlak. Akhlak yang pertama terhadap diri sendiri. Akhlak kedua, kita dengan siapa? Mak ayah kita. Jaga hubungan kita dengan mak ayah kita. Jangan sampai peringkat mak ayah kita terasa hati dengan kita. Terutama anak-anak lelaki. Anak-anak lelaki dia kena jaga hubungan dia dengan mak ayah dia. Mak dia, mak mertua dia, dalam hidup dia ni kena jaga. Dia panggil demikian. Kemudian siapa lagi akhlak kita yang kita kena jaga?
dalam hidup kita ni yang disebut dengan akhlak kita dengan para alim ulama, dengan orang-orang saleh. Jaga akhlak, jaga perangai. Jangan tulis tulisan yang mencaci maki para alim ulama. Jaga di kalangan kita. Kerana ramai di kalangan kita ni, dia buat khianat pada diri dia sendiri. Dia buat zalim pada diri dia sendiri. Waktu mana dia menghadap depan Allah, kosong amalan dia. Akhlak dia hodoh. Oleh kerana akhlak dia hodoh, menyebabkan jadi ringan habis. Sembahyang dia, puasa dia, zakat dia, haji dia, segala amalan-amalan dia tadi, dalam keadaan yang tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni kena jaga pada diri kita. Dalam hidup kita ni, bila kita hidup di atas dunia ni, jaga akhlak. Dengan siapa lagi? Dengan orang miskin dan anak-anak yatim. Akhlak kita jaga. Dengan jiran tetangga, kena jaga akhlak kita. Jangan rosakkan akhlak kita dengan jiran tetangga kita sehingga kita mati dalam keadaan jiran tetangga kita sakit hati dengan diri kita. Jaga, dia panggil demikian. Di kalangan kita ni, yang memberatkan timbangan di akhirat nanti, antara benda yang paling besar, Rasulullah sebut, ialah akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini menjadikan seseorang tu dalam keadaan yang tersusun pada diri masing-masing. Terdapat banyak hadis yang diriwayatkan yang menerangkan bahawa amal itu sendirilah yang ditimbang. Kadang-kadang tanya, benapa yang menyebabkan amalan kita diterima, yang menyebabkan kita ditimbang nanti? Disebutnya ialah amalan itu sendiri. Contohnya seperti yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sebut, "At-tuhur syatrul iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'an. Atau tamla'u ma bainas samawati wal ard. Was-salatu nurun. Was-sadaqatu burhanun. Was-sabru diya'un. Wal-Qur'anu hujjatun lak. Au alaik kullun nas yagdu fabai' nafsahu famu'tikuha au mubiquha." Ini hadis yang masyhur yang disebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kebersihan itu separuh daripada iman. Disebut demikian. Kebersihan ini separuh daripada iman. Manakala walhamdulillah tamla'ul mizan, dan alhamdulillah itu memenuhkan timbangan. Bila kamu memuji Allah, kamu sebut alhamdulillah, menjadikan tamla'ul mizan, jadi berat timbangan. Bila ditimbang amalan di padang mahsyar nanti, nak sebutnya gambaran bagaimana dalam keadaan yang dianya memenuhi timbangan di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Wa subhanallah, dan segala puji bagi Allah. Walhamdulillah, dan segala pujian bagi Allah. Tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Dia memenuhkan di antara langit dan juga bumi. Senang cerita ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Wa subhanallah tamla'u ma bainas samawati wal ard. Was salatu nurun, dan sembahyang ini menjadi cahaya. Sembahyang menjadi cahaya. Was sadaqatu burhanun, dan bila kamu bersedekah menjadi yang disebut dengan, bila kamu bersedekah di atas dunia ni, menjadikan diri kamu burhanun, menjadikan diri kamu dalam keadaan yang bila kamu sedekah menjadi bukti pada diri kamu. Was-sabru diya'un, dan kesabaran itu menjadikan diya', cahaya yang indah yang menggemilapan pada diri kamu. Kemudian apa lagi? Wal Qur'ana hujjatul laka au alaika. Quran ini menjadi pembela pada kamu ataupun dia menjadi pendakwa ke atas diri kamu. Dua tu lah pada diri kamu. Bila sampai di akhirat nanti, kullun nas yaghdu fabayi'un nafsah, dan setiap manusia ini pagi-pagi dia bangun daripada tidur, yaghdu, dia sedang memperdagangkan diri dia. Sama ada dianya dalam keadaan dia nak dalam keadaan dia nak jual diri dia, fabayi'un nafsah, sama ada dia nak jual diri dia, famu'tikuha au mubiquha, sesudah itu dia merdeka ataupun dibiarkan dia binasa ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Manusia ni dia buat pilihan diri dia sendirilah. Dia nak buat apa dia? Dia nak masuk syurga ke, dia nak masuk dalam neraka ke? Dalam hidup dia bangun daripada tidur tu, dia sedang nak jual diri dia. Nak masuk dalam syurga ke?
nak masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Antu terpulang pada orang yang jenis demikian. Manakala kita pula dalam hidup kita ni, kita sentiasa jaga diri kita. Jaga jangan buat maksiat, jangan buat benda-benda yang dilarang oleh Allah. Jangan kita menjadi orang yang menjadikan kesusahan pada orang lain kerana kita dan sebagainya. Maka di waktu itu kita jaga agama yang ada pada diri kita ni, yang menyebabkan bila sampai di akhirat, bila ditimbang amalan, berat timbangan amalan kita tersebut bila kita dalam keadaan yang ditimbang amalan kita ini sendiri. Sikit mudah je amalan nak masuk dalam syurga Allah. Jaga kebersihan, kemudian kesyukuran dalam hidup. Maknanya sentiasa bersyukur. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dalam hidup kita. Dan sentiasa puji Allah. Dalam hidup ni puji Allah. Subhanallah, Subhanallah. Tak payahlah kita wonderfulnya kita. Tak perlu demikian. Dan kita ni, dalam hidup kita ni jaga solat. Jaga sembahyang. Rasulullah sebut, wassalatu nurun. Sembahyang ni cahaya dalam hidup. Wassadaqatu burhanun. Bila kita bersedekah, maknanya kita sedang dapat apa dia? Dapat yang namakan dengan burhanun. Dapat yang namakan dengan pembela pada diri kita. Ataupun yang menyebabkan diri kita ni menjadi ni bukti yang besar. Menunjukkan kita ni nak kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala dalam hidup kita ni sabar. Pada diri kita menjadi cahaya yang indah. Dalam setiap kehidupan mukmin itu sendiri. Quran pula menjadi hujah dalam hidup kita. Bercakap je berdasar pada Al-Quran. Manakala orang yang lawan kita tersebut, hidup dia berdasar pada syaitan, tidak berdasar pada Al-Quran. Tapi kita hidup dengan Al-Quran dalam kehidupan kita ni, ataupun Quran tu akan menjadi penghujah pada diri kita pula di akhirat nanti. Sebab tu hidup kita ni jangan malas baca Quran. Sentiasa hidup dengan baca dan baca Al-Quran. Bila kita sentiasa baca Quran, dia Quran ni akan menjadi peguam bela untuk diri kita. Masuk je dalam kubur, dia tolong kita. Bangun di padang mahsyar, dia bagi syafaat pada kita. Sehingga kita dimasukkan ke dalam syurga tersebut, kerana apa dia? Dapat syafaat daripada Al-Quran Karim yang sentiasa kita hidup dengan Al-Quran ini. Lalu Rasulullah sebut, kullun nas yaghdu. Tiap-tiap manusia ni, dia sedang buat pilihan dalam hidup dia. Dia bangun pagi je, yaghdu. Dia bangun daripada tidur dia pergi, dia bergerak tersebut, sama ada dia nak jual diri dia, ataupun dia nak memerdekakan diri dia daripada neraka Allah, au mubikuha, ataupun dia nak menghancurkan diri dia dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Antara diri kita lah, tiap-tiap hari ni kita buat pilihan. Sama ada kita nak jadi orang soleh ke, kita nak jadi orang yang taleh dalam kehidupan kita ini. Dengan adanya kata-kata Alhamdulillah itu, dia akan memenuhkan timbangan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut lagi, ya'ti yaumal qiyamah al-baqarah. Ya'ti yaumal qiyamah al-baqarah wa surat al-Imran, fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatani aw ghayayatani min tayrin yuhajjani an sabihibhima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, di hari-hari kiamat nanti, bila timbangan itu dah mula dipasang dah mula nak dikira timbangan amalan manusia ni, datang surah Al-Baqarah yang dibaca. Yang dihidup dengan surah Al-Baqarah. Dan datang lagi surah Al-Imran. Dua surah ni dipanggil Zahrawain. Dua surah yang memberi cahaya yang indah dalam hidup. Bunga yang cantik. Dalam keadaan fa'innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah. Dua-dua ni didatangkan pada hari kiamat. Datang hari kiamat, ka'annahuma ghamamatani. Seolah-olah dia dalam keadaan seperti dua gumpulan awan. Ataupun ka'annahuma ghamamatani aw ghayayatani. Ataupun dalam kawanan burung-burung yang cantik, min tayri. Bagaikan burung-burung yang berterbangan, yuhajjani an sahibihima. Menjadi penghujah bagi setiap yang disebut dengan menjadi penghujah bagi orang yang menjadi tuan-tuan ataupun yang sentiasa membaca dua surah ini dalam hidup mereka. Tuan-tuan, jangan terlepaslah daripada hidup kita ni baca dan baca dua-dua surah ini dalam kehidupan kita. Bila kita baca, insya-Allah Allah akan jadikan kebaikan yang terusan untuk diri kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua,
dalam hidup kita ni, maksudnya bahawa pahala membaca dua surah tersebut pada hari kiamat menjadi sebesar itu. Bila sampai di hari akhirat nanti, jadi sebesar itu dipanggil. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah soal diletakkan buku catatan amal pada timbangan. Sebagaimana yang disebut dalam hadis terdahulu pada bab bitaqah, buku catatan amal. Dan Allah Ta'ala jualah yang lebih tahu di mana ada keterangan bahawa pelaku amal itu sendiri yang ditimbang. Ada yang jawab, yang ditimbang amalan, yang ditimbang di mahsyar nanti apa dia? Amalan. Ada yang dijawab, yang ulama-ulama kata yang ditimbang di mizan itu pelaku amal itu. Turut sama ditimbang. Dua-dua ditimbang. Amalan itu pun ditimbang. Yang kedua, bila sampai di padang mahsyar nanti, pelaku amal itu pun ditimbang. Macam mana amalan yang kita buat di atas dunia dahulu. Dalam hal ini Al-Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut begini. Innahu la ya'ti ar-rajul al-azim saminun yaumal qiyamah la yazinnu indallahi janaha ba'udatin. Sesungguhnya ada seorang lelaki yang gemuk datang pada hari kiamat. Ternyata bila ditimbang amalan dia tu, bila timbang diri dia tu bila timbang tak ada beratnya. Padahal dia tu gemuk. Bila ditimbang tak tergerak. Timbangan itu hanyalah seumpama seekor nyamuk, Rasulullah sebut. Dasar pada yang ni, ulama-ulama kata, yang ditimbang di padang mahsyar ni ada dua. Satu, yang ditimbang di mahsyar, amalan. Yang kedua, yang ditimbang di mizan Allah ni, pelaku tu sendiri. Pembuat amalan tu sendiri ditimbang. Berdasar pada hadis ni lah. Hadis-hadis yang datang, gemuk orangnya. Orang tu gemuk. Tiba-tiba letak saja atas tempat timbangan tu, tengok tak tergerak, macam sayap nyamuk je. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Allahu akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, bacalah kalau kamu mahu, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, maka tidak menghargai tubuh badan mereka pada hari kiamat nanti. Maknanya badan dia tu pun tak kira, tak diambil kira langsung waktu mana sampai di hari akhirat nanti. Di sana ada pendapat para ulama dalam mentafsirkan mizan ini. Mizan yang kita bincangkan pada saat ini. Al-Qurtubi mengambil pendapat daripada beberapa ulama bahawa timbangan mizan itu mempunyai dua iringan yang sangat besar. Sekiranya langit dan bumi diletakkan pada salah satunya, pasti termuat. Nak sebutnya, timbangan ni dia besar sangat. Sebelah tu kalau letak langit dan bumi di atas timbangan tu, nescaya muat di atas tersebut. Iringan kebaikan berupa cahaya, sedangkan yang lain berupa kegelapan. Bila nak ditimbang, yang amalan-amalan soleh tu semua nampak macam cahaya. Amalan-amalan buruk tu gelap pudar saja. Di waktu ini letak sebelah kanan, sebelah kiri. Senangnya timbangan itu. Mizan itu dipasang di depan arasy Allah. Di mana dia letakkan mizan tu? Dia letak di depan arasy Allah. Syurga ada di sisi kanannya. Syurga berada sebelah kanan. Dan pada sisi inilah terletak iringan cahaya tadi. Sedangkan neraka Jahannam ada di sisi kirinya. Dan di sisi inilah terletak iringan kegelapannya itu. Na'udzubillah min dzalik. Al-Qurtubi mengatakan pula bahawa kaum Mu'tazilah tidak mempercayai adanya mizan. Puak-puak Mu'tazilah dia kata, mana boleh dia sebut. Mana ada mizan, timbangan. Menurut mereka, amal adalah arad, sesuatu yang abstrak, bukan benda yang jelas. Jadi bagaimana mungkin dia ditimbang? Lalu pendapat kaum Mu'tazilah itu dibantah dengan meriwayatkan perkataan daripada Ibn Abbas. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan membuat perkara-perkara yang abstrak tersebut menjadi benda-benda yang jelas. Kan puak Mu'tazilah kata, pahala tu nampak ke pahala? Pahala tu tak nampak. Kalau benda yang tak nampak, nak timbang macam mana? Katanya puak Mu'tazilah. Manakala yang disebut dengan apa dia? Manakala para alim ulama jawab, tak, dia kata. Walaupun tak nampak, tapi bila ditimbang, diambil kira. Sebagaimana angin. Angin ni pun kita boleh tahu berapa isi padu dia, berapa. Angin ni ringan ke tak ringan? Ringan je. Tapi bila ditimbang, dia boleh jadi berubah menjadi berat.
timbangan dan sebagainya. Walaupun dia angin. Demikian juga dengan pahala. Pahala ni, walaupun kita kata pahala ni tak nampak, benda yang abstrak, benda yang tak nampak. Tapi kalau ditimbang, dia akan jadi tahu timbangan tu berat ke tak berat. Ini puak-puak mereka yang berbincanglah perkara demikian. Walaupun mana sekalipun kita nak sebutnya bahawa Allah menimbang amalan umat manusia ni, amalan yang kita buat di atas dunia ini, dalam keadaan yang kita hidup di atas dunia ni, sampai di padang mahsyar nanti, Allah timbang balik setiap amalan-amalan di kalangan kita. Allah dah sebut dah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Di hari yang Allah tutup mulut masing-masing. Wa tukallimuna aydihim, akan bercakap tangan-tangan ini. Wa tashhadu arjuluhum, kaki menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang telah kamu kerjakan sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Allah Ta'ala berfirman, was-samaa'a raf'aha wa wad'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Dan Allah telah meninggikan langit dan dia meletakkan keadilan supaya kamu jangan melampaui batas tentang keadilan itu. Dan tegaklah keseimbangan dengan adil. Wa aqimul wazna bil qist wa la tukhsirul mizan. Dan jangan kamu mengurangi timbangan-timbangan itu, jangan. Allah dah pesan dah pada diri kita demikian. Kata al-mizan pada firman wa wada'al mizan, memang bererti keadilan. Pada ayat ini Allah menyuruh hamba-hambanya agar berlaku adil dalam bermuamalah sesama umat manusia ini sendiri. Adapun kata al-mizan yang disebut dalam erti menimbang pahala, banyak hadis yang menerangkan cara mutawatir. Sebagaimana yang telah kita lihat, dan hal itu merupakan zahir Al-Quran, seperti pernyataan man sakulat mawazinuh wa man khaffat mawazinuh, mana-mana yang berat timbangan dia dan mana-mana yang ringan timbangannya. Lalu kita akan tanya, setiap orang ni ditimbang ke amalannya? Semua kita ni kena timbang ke amalan di akhirat nanti. Al-Qurtubi berkata, mizan pasti terjadi. Timbangan tu pasti akan ada. Di padang mahsyar nanti, yang disebut dengan mizan tu pasti akan ada. Tapi nak sebutnya, kata Imam Qurtubi, namun demikian tidak semestinya dialami setiap orang. Tak semua. Tak semua kena timbang amalan. Dalilnya adalah begini. Firman Allah Ta'ala, yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang yang berdosa dikenali dengan tanda-tanda. Siapa yang akan ditimbang amalan dia di padang mahsyar nanti? Orang-orang yang berdosa, yang ada dosa ni, lalu ditarik untuk ditimbang amalan dia. Fayu'khadhu bin nawasi. Lalu dia pegang ubun-ubun dan kaki-kaki mereka, diheret di padang mahsyar untuk ditimbang amalan dia menghadap depan Allah. Ini katanya Imam Qurtubi. Semua orang kena timbang ke amalan dia di padang mahsyar nanti? Tak semua. Ada yang kena, ada yang tak kena timbang amalan mereka tersebut. Kemudian siapa yang kena timbang? Orang-orang yang melakukan dosa. Yang melakukan dosa, bila sampai di padang mahsyar tersebut, lalu Allah tarik, fayu'khadhu bin nawasi. Allah heret dengan ubun-ubun kepala dia tu, heret untuk dia ditimbang amalan dia. Wal aqdam, dan kaki dia pun diseret di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Muhammad, adkhilu min ummatik man la hisaba alaihi min al-babil ayman min abwabil jannah wa hum syuraka'un nas fima siwad. Waktu mana di padang mahsyar nanti, Rasulullah sebut, Allah panggil, wahai Muhammad, masukkan umat kamu yang tidak dihisap melalui pintu kanan. Sampai di padang mahsyar tu, Rasulullah diarahkan oleh Allah, masukkan umat kamu dalam syurga yang tidak dihisap di sebelah pintu kanan. Kemudian, minal abwabil jannah wa hum syuraka'un nas, tapi mereka sama seperti manusia yang lain dalam hal-hal yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala sebut demikian. Menanggapi keterangan tersebut, perlu saya jelaskan, memang banyak hadis mutawatir yang menerangkan adanya lebih kurang 70,000 orang masuk syurga tanpa hisap. Maknanya, dia tidak pergi keseimbangan. Orang yang demikian. Tapi tidak bererti bahawa mereka tidak ditimbang amalan dia. Tentu, ini masih perlu dibincang panjang lagi. Allah lah yang tahu jumlahnya di kalangan kita ni. Hadis-hadis yang cerita tentang orang yang masuk syurga tanpa dihisap dan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian
Dalam ayat yang lain Allah cerita panjang dalam keadaan yang mula dihisap di padang mahsyar Allah, tapi kita berhenti sakat ni dahulu dalam membicarakan tajuk ini. InsyaAllah kita akan sambung pada malam besok, cerita tentang mana lebih berat antara kebaikan dan keburukan. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan dengan pertemuan kita ini, dan Allah jadikan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.